Mei turun demo depan istana. Sekumpulan orang berhimpun di hadapan Istana Negara hari ini membawa surat rakyat dalam himpunan Selamatkan Tanah Air Kita, Suara Rakyat ke Istana Negara. Mereka termasuk bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir Mohamad. Tanpa memberi sebarang dalil, pemimpin yang bersama Pakatan Pembangkang yang berusia 98 tahun itu mendakwa akibat kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum, kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu semakin membimbangkan. 17 orang Melayu yang bunuh diri. Ada yang membunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan tertekan sangat-sangat. Dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti. Baik. Memorandum kemudian diserahkan kepada pegawai istana oleh 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mendakwa mewakili Melayu dan Islam. Namun nama NGO berkenaan tidak didedahkan. Saya boleh nyatakan salah satunya adalah ISMA. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tahu, salah seorang pemimpin ISMA ada membawa ucapan. Kalaupun bukan ISMA, wakilnya mesti ada. Mereka lain mendakwa kerajaan di bawah Anwar Ibrahim telah gagal dan menggesa Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan yang munasabah. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blok yang mendakwa pembangkang cuba merasuah Yang di-Pertuan Agong. Selain itu juga mendakwa mahkamah telah menceroboh kuasa-kuasa Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam di negeri masing-masing. Antara yang hadir, Aminuddin Dahaya yang mengakui salah satu daripada 4 wakil NGO yang digelar sebagai pembela tanah air, BAD atau dari Malaysia Cikgu BAD. Aminuddin Yahya ini adalah seorang daripada ISMA. Cikgu BAD berkata, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakseimbangan politik negara ini adalah hasil apa yang dipanggil sebagai AZD, iaitu Anwar, Zahid dan DAP. Dia kata ketidakharmonian kaum. Dia juga menuduh kerajaan menggunakan SPRM dan SKMM untuk mengekang perbezaan pendapat. Peserta juga melaungkan takbir sambil mengangkat spanduk rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Turut bergema adalah laungan hidup rakyat, ana dahaka dan daulat tuanku. Baik. Saya nak cerita, sebelum saya cerita yang tu lagi tuan-tuan. Mereka berhimpun. Okay. Cerita ni macam ni. Macam mana cerita perhimpunan ni berlaku? Okay. Cikgu Bad dah kencing sebab ada 2-3 peserta tu yang datang pada hari tu. Dia kata, mereka diberitahu yang 2-3 peserta tu lah. Yang lain saya tak tahu dia nyatakan atau tidak dalam mana tak saya tengok sumber. Mereka diberitahu bahawa kerajaan akan bertukar. Menurut kenyataan Cikgu Bad, tidak turun ke Istana Negara kerana Yang di-Pertuan Agong sudah berkenan untuk berjumpa dengan Wakil Perikatan Nasional pada esok hari, iaitu hari inilah, Selasa. Pada hari Selasa 23 hari bulan, kita semua turun untuk menyatakan sokongan. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya adalah penyerahan memorandum. Okey, kita nak beritahu penyerahan memorandum ni bukan perkara yang luar biasa. Bukan perkara yang hebat pun. Saya sendiri pernah menyerah memorandum pada tahun 2014 kepada istana di Istana Negara. Kalau rajin Google cari nama saya di Istana Negara, ada jumpa. Saya pernah hantar memorandum sebanyak 2 kali ke Istana Negara berkenaan 2 isu yang berbeza. Okey, penyerahan itu bukan perkara yang pelik dan bukan perkara yang sukar pun. Sesiapa saja boleh menyerahkan memorandum kepada Istana Negara. Cuma, penyerahan itu bukanlah terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, istana ni dia ada protokol dia dan dia akan menyambut apa orang kata, anda punya memorandum itu atau apa-apa surat berkenaan kepada istana, ada wakil istana. Dan biasanya istana dia tak akan menolak untuk menyambut mana-mana apa-apa saja surat, memorandum sebagainya daripada rakyat. So nak datang serah, silakan. Boleh. Tak ada isu. Boleh dan biasanya mereka akan bagi protokol, pergi jumpa sekian-sekian, mereka bawa masuk ke dalam, 2-3 orang yang dibenarkan, duduk, bincang-bincang, minum kopi, minum teh, ambil, terima kasih, ambil gambar, kemudian mereka berpisah. Now, serah ke tidak kepada Yang di-Pertuan Agong? Biasa serahlah. Terpulang kepada wakil istana tersebut. So, benda ini bukan satu benda yang pelik sebenarnya. Namun begitu, kita ulas apa yang Mahathir dan juga yang mereka katakan selamatkan tanah Melayu ini katakan. Baik. Dia kata, selamatkan tanah air. Dia kata, selamatkan tanah air kita. So, dia bagi beberapa dalil. Okey, sekarang ini Mahathir kata, kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Baik, kita tengok kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Kita kena pastikan dahulu, saudara, kita nak bandingkan dengan bila? Kadar ekonomi itu kita nak bandingkan dengan bila? Kita nak bandingkan dengan zaman PKP ke?
Kita nak bandingkan zaman 33 bulan mereka memerintah ke? Atau bagaimana? Sebab kalau kita nak bandingkan 33 bulan mereka memerintah, jangan kita pernah lupa tentang peristiwa ini. Peristiwa apa tuan-tuan? Saya tunjukkan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya antara orang yang mempopularkan kibar bendera putih. Agong titah cari setiap rumah kibarkan bendera putih. Ini terbitan baru, tapi ini antara perkara dan usaha yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong sewaktu 33 bulan Perikatan Nasional memerintah. Cari setiap rumah yang mengibarkan bendera putih dan beri bantuan sewajarnya. Itulah titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada Saudara Sulit Kanan Baginda Datuk Nazim ketika rakyat begitu terdesak sehingga terpaksa mengibarkan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda mereka amat memerlukan bantuan ketika COVID-19 melanda negara kita. So, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita comparekan, kata ekonomi semakin teruk, semakin meruncing, kita nak compare pada zaman bila? Kita nak compare pada zaman bila? Pada zaman PN memerintah, kita kena kibar bendera putih. Sampai semua kena tutup. Dah lah kita kena tutup. Kita kena lagi darurat. Rumah kita tak boleh keluar dari rumah. Kena darurat lagi tu. Perniagaan tak boleh buka. Berapa ramai yang tidak boleh bekerja. Berapa banyak syarikat yang tutup. Tuan-tuan nak compare zaman sekarang ini. Kita compare inflasi. Sudah mula mereda sehingga saat ini 1.5%. Ada yang komplain, dia kata, sekarang ini kalau kita tengok mata wang merudum. Kalau kita nak tengok mata wang merudum atau tidak, satu je solution dia. Apa dia tuan-tuan? Kita kena naikkan OPR. Sebab US dah naikkan OPR naikkan dia punya interest rate, menyebabkan pelabur lebih minat membeli USD berbanding dengan RM. The only way kita boleh solve this problem, kena naikkan OPR. Soalan saya, tuan-tuan sanggup ke untuk naikkan OPR demi kerana nak menyelamatkan mata wang kita? Which one? Dia tak boleh either. Kerajaan tak boleh pump duit ke dalam mata wang. Itu akan burn the whole sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Mahathir dahulu. Bagaimana mata wang kita pada masa itu digadaikan, dijual beli untuk tujuan ambil keuntungan. Baik, satu lagi yang Mahathir sebut. Saya nak komen tentang benda ni. Dan juga NGO itu pun sebut juga, dia kata. Tapi Mahathir sebutlah. Kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu yang membimbangkan. 17 orang Melayu bunuh diri. Ada yang bunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan sangat tertekan. Dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti. Saya boleh bagi tahu, semua kes takat ini yang bunuh mak, bunuh bapa itu, saya tahu yang dia refer kes tu, kes yang berlaku dekat Kerinci. Itu kes dadah. Mamat Pit. Lepas dia kena bail out, kalau dia refer pada kes tu lah. Dia kena bail out, dia minta duit kat mak bapak dia. Mak bapak dia tak nak bagi. Mak bapak dia tak nak bagi, dia sudah high, dia pergi rodok. Tuan-tuan, saya nak cerita, saya duduk dalam lokap 5 hari. Dalam lokap ni saya duduk dengan penagih-penagih dadah antara lainnya. Dan kita tahu dia penagih dadah sebab dia daripada saat kita masuk sampai saat kita keluar, kerja dia tidur je. Dia akan bangun sekali untuk makan. Dia sekali untuk makan je. Lepas tu dia akan tidur je kerja dia. Kita tahulah yang ni apa, yang ni batu, yang ni heroin, yang ni kita tahu. Kita borak lah dengan orang kan. So, dia orang tidur je kerja dia. So, bila dia keluar lepas 3-4 hari dah kena tahan riman, nak tak nak dia nak kena kembali kepada kehidupan dia sebagaimana sebelum inilah. Mintalah dan duit. Mak bapak dia, aku dah bela kau tiba-tiba nak minta duit ambil barang tu, apa hal? Mamat ni mengamuk. Mamat tu mengamuk, apa lagi rodok lah. Yang itu dia kata tertekan hidup. Dia berbeza tuan-tuan. Saya nak cerita zaman Muhyiddin Yassin memerintah. Ini kisah benar. Lillahi ta'ala saya cerita. Seorang pemandu teksi Cina. Pada masa itu dalam Facebook lama saya, ada seorang lelaki lah. Dia mesej saya, dia kata, Iswardi, ada seorang pakcik ni, dia tak dapat ride. Dia pemandu teksi daripada KLIA. So dia tak ada rider, dia tak ada pendapatan dah sebab tak ramai naik kapal terbang. Dia tak tahu punca pendapatan. Dia tak balik rumah sebab dia tak ada duit nak bagi kat keluarga dia. Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan kerajaan,
Boleh tak B. Saudi bagi tahu dengan pemimpin, tolong mana yang boleh. Saya kata, saya tak boleh bantu sebab saya terlalu jauh. Tapi saya boleh kabarkan kepada kawan-kawan yang mana dekat area Sepang. Saya sudah bagi tahu kawan-kawan saya dekat area Sepang, bagi tahu dengan keadilan, tolong bantu Pak Cik ini nama sekian, dia Chinese guy lah, nama sekian dan sebagainya, tolong bantu sebab dia tak ada pendapatan langsung. Langsung tak ada pendapatan. Duit minyak pun dia kena pinjam kawan, dia dah malu dah pinjam kawan dah. Kawan dia pun kata, kami tak mampu nak bagi duit dah. Kami pun tak ada pendapatan. Sebab ingat tak, pada masa itu, negara tutup tuan-tuan. Ada flight terlalu jarang. Selang beberapa hari, saya tak sampai seminggu, Pak Cik tu mesej saya balik. Sayang, saya punya Facebook tu dah kena hack. Jadi saya tak boleh buka ada akaun Facebook lama saya. Kalau tak, saya boleh cari mesej tu. Dalam akaun Facebook tu, dia kata, Iswardi minta maaf, saya nak bagi tahu Pak Cik itu sudah bunuh diri. Gantung. Lepas tu dia hantar gambar kat saya. Dia hantar gambar Pak Cik tu. Sebab ada orang ambil gambar kan. Ambil gambar Pak Cik tu gantung diri. Dekat mana tuan-tuan? Dekat hentian yang dia berhenti tu. Dia gantung diri kat situ. Ini zaman bila? Zaman bila dia nak refer zaman sekarang ni. Dia kata ada orang bunuh diri. Ini saya bawa cerita yang kita tahu, yang saya tahu. Tuan-tuan tahu berapa ramai yang tertekan, yang hampir nak bunuh diri, yang jadi gila, yang bunuh diri pada zaman 33 bulan PN memerintah, tuan-tuan. Dia nak compare zaman tu dengan zaman sekarang. Dia boleh bawa bukti tak bahawa zaman sekarang ini lebih ramai orang bunuh diri berbanding 33 bulan tersebut. Tapi of course lah, walaupun dia bukan terima je fakta ini bulat-bulat. Ramai bunuh diri.